Okey, untuk 5.3 aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Subtopik terakhir untuk bab yang kelima. Okey, kita tengok aplikasi enzim. Enzim ni sebenarnya kita gunakan sejak zaman dahulu kala lagi. Kita dah guna secara meluas dah lama dalam pelbagai bidang, sama ada dalam bidang komersial, sama ada dalam kehidupan harian kita. Kita nak cuci, kita guna enzim. Kita pakai beg, kita guna enzim untuk nak dapatkan kulit. Kemudian dalam perubatan pun kita guna enzim. Dalam penghasilan minuman jus pun kita guna enzim. Okey? Banyak sebenarnya dalam kehidupan harian kita menggunakan enzim. Enzim ini kita boleh dapat daripada dua sumber. Sama ada sumber semula jadi ataupun sumber yang dihasilkan secara sintetik. Sumber semula jadi adalah seperti kita ekstrak enzim tersebut daripada bakteria. Okey. Okey, kita tengok dalam penghasilan enzim ini kita guna teknologi imobilisasi enzim, di mana dalam teknologi ini kita akan pastikan enzim ini tidak akan bergerak semasa tindak balas. Keadaan ini kita panggil sebagai enzim tersekat gerak. Dah namanya enzim tersekat gerak. Maksudnya dia tak boleh nak bergerak semasa tindak balas. Bila enzim ini tak boleh nak bergerak semasa tindak balas, ia akan pastikan enzim tersebut dapat digunakan berulang kali dan lebih jimat lah. Enzim tersekat gerak ini juga untuk memastikan tindak balas itu berlaku secara efisien, secara optimum. Kita tengok contohnya kat sini. Laktosa dicerna oleh enzim laktase. Dalam hal ini enzim laktase adalah enzim tersekat gerak. Dia tak akan bergerak, dia tak boleh bergerak. Untuk hasilkan produknya adalah glukosa dan galaktosa. Ini keadaan di mana teknologi imobilisasi enzim. Dalam hal ini enzim laktase sebagai enzim tersekat gerak. Dia tak boleh nak bergerak. Dia akan kekal berada dalam kedudukan sama sepanjang tindak balas pemangkinan. Bila enzim tersebut tersekat gerak, enzim tersebut tak boleh bergerak, dia akan mudah nak diasingkan daripada hasil. Maksudnya yang keluar daripada enzim tersebut adalah hasil ataupun produk. Boleh ya faham macam ni je. Enzim tersekat gerak adalah enzim yang menggunakan enzim yang tak boleh nak bergerak ataupun kekal berada dalam kedudukan sama sepanjang tindak balas pemangkinan. Enzim ini dia akan bergabung dengan bahan yang lengai. Bahan yang lengai maksudnya bahan yang tidak reaktif. Dia tidak boleh bertindak balas dengan bahan yang lain melalui teknologi imobilisasi enzim. Contohnya, dalam kehidupan seharian kita guna sabun untuk membasuh, deterjen. Enzim yang terlibat adalah enzim amylase, enzim lipase, protease dan selulase, di mana
Fungsi enzim tersebut adalah untuk menghilangkan kesan kotoran pada pakaian kita ataupun pada apa-apa permukaan lah yang kita guna deterjen tu untuk nak hilangkan kesan kotoran. Sama ada kotoran tu lipid ke protein ke selulosa ke kanji. Okey, bergantung kepada ni. Kalau amylase untuk hilangkan kotoran daripada kanji lah, lipid, protease, protein dan selulosa, selulis. Okey. Yang kedua, jus buah. Jus buah kita guna enzim pectinase, okey, dan enzim selulis, di mana enzim ini fungsinya untuk menguraikan dinding sel tumbuhan tersebut supaya jus yang dihasilkan kelihatan tidak keruh. Maksudnya dinding sel pada buah tersebut akan diuraikan menggunakan enzim pectinase dan selulis. Barulah jus yang dihasilkan itu cantik lah. Okay, dia tak keruh, jernih saja. Okay, seterusnya produk kulit, kita pakai handbag, kita pakai kasut, kita pakai purse, semua barang-barang kulit tu. Okay, gunakan enzim trypsin untuk mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan, untuk juga untuk melembutkan kulit tersebut. Jadi bila kita nak guna kulit tersebut untuk hasilkan beg, untuk hasilkan sofa, untuk hasilkan apa-apalah yang daripada sumber kulit haiwan tu, dia jadi lembut, senang dibentuk, senang dijahit, senang untuk hasilkan produk. Okey, kita guna enzim trypsin. Okey, seterusnya untuk nak melembutkan daging, kita guna enzim papain. Okay, enzim papain ini sebenarnya daripada enzim protease yang diekstrak daripada buah betik. Okay, fungsinya untuk melembutkan daging. So kita letaklah enzim ini dalam daging supaya daging cepat lembut. Okay, itu antara aplikasi enzim dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh kamu mesti tahu fungsi enzim apa yang digunakan, apa fungsinya. Kerana soalan ini biasanya ada juga ditanya dalam soalan esei yang membawa 10 markah. Jadi kamu mesti tahulah. Okey, itu saja untuk hari ini.